Satu untuk kekal dingin dan lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Berita perdana edisi Ahad 16 Oktober 2022. Saya Faris Izzat Syarudin. Dan saya Nurul Hidayah Nawai. Berikut paparan utama malam ini. Datuk Seri Ismail Sabri kekal calon Perdana Menteri. Kerajaan punyai wang laksana bajet 2023. Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob kekal dinamakan sebagai poster boy Barisan Nasional BN dan calon Perdana Menteri pada pilihan raya umum ke-15 PRU 15. Pengerusi BN Datuk Seri Dr. Rahmat Zahid Hamidi berkata pendirian gabungan itu tidak berubah sekiranya BN berjaya mentadbir Putrajaya. Beliau yang juga Presiden UMNO berkata berikutan ketetapan itu tidak timbul soal beliau akan menjadi calon Perdana Menteri bagi BN selain menegaskan perkara yang dimainkan pihak tertentu berhubung perkara itu adalah tidak benar. Dalam pada itu, beliau memaklumkan BN akan menampilkan sekurang-kurangnya 70% muka baharu sebagai calon untuk bertanding pada PRU 15. Mereka yang akan dicalonkan terdiri daripada individu berkaliber, memiliki kelayakan akademik selain berkomitmen tinggi membantu rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob hari ini menegaskan kerajaan mempunyai wang bagi melaksanakan bajet 2023. Malah pembentangan bajet pada 7 Oktober lalu dengan belanjawan terbesar pernah disediakan melibatkan peruntukan 372.3 bilion membuktikan dakwaan pihak tertentu adalah tidak benar. Bajet apabila kita umumkan di dalam parlimen, kita telah pun mempunyai duit untuk melaksanakan setiap yang kita janjikan. Beza dia. Kita dah ada duit. Cuma belum lulus lagi. Itu beza dia. Jadi boleh khabar ke orang-orang kat luar sana. Kalau nak bajet yang cantik seperti itu dilaksanakan, undilah kita. Baru kita boleh bentangkan semula dan luluskan bajet. Datuk Seri Ismail Sabri turut menegaskan bajet tersebut dibuat mencakupi semua lapisan masyarakat, menyasarkan manfaat kepada akar umbi dan bukannya hanya taikun seperti dakwaan sesetengah pihak. Baik, menyentuh pelaksanaan pilihan raya umum ke-15 PRU 15, Perdana Menteri memberi bayangan ia akan dilaksanakan dalam masa terdekat. Justru jentera Barisan Nasional perlu mempergiat usaha membuat pecutan terakhir sebagai persediaan untuk menghadapinya. 16 dan 16, 6 hari dah berlalu. Maknanya dah tak sampai 60 hari lagi. Dah 54 hari akan datang. Dan biasanya pilihan raya tak sampai 60 hari tersebut. Biasanya di lebih awal. Ada masa yang paling cepat dulu, waktu dulu 4 minggu pun ada. 5 minggu pun ada. Biasanya 5 minggu atau 6 minggu. Kalau 6 minggu nak diadakan pilihan raya selepas pembubaran, bermakna kita ada sesebulan saja. Itu sampai tempoh Juni. Sampai tempoh Juni.
Penamaan calon biasanya 2 minggu sebelum hari undi. Sebab biasanya kempen selama 14 hari. Jadi comot-comotlah sendiri. Beliau berucap pada Majlis Perasmian Mesyuarat Perwakilan UMNO Bahagian Bera 2022. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri mengingatkan ahli parti seharusnya meletakkan kepentingan parti sebagai keutamaan. Tegas Datuk Seri Ismail Sabri, perbuatan sabotaj atau cah keting perlu dihentikan bagi memastikan kemenangan Barisan Nasional BN pada PRU 15 untuk membentuk kerajaan yang stabil. Ya, malah ujar beliau, siapa juga yang dipilih sebagai calon pada pilihan raya membawa bendera parti. Saya ucap terima kasih kepada ramai yang bekerja kuat untuk kemenangan parti. Untuk diri sendiri berangan-angan sikit-sikit tu okeylah. Tak ada masalah. Tetapi jangan kerana kita nak bertanding dan tak dapat bertanding, kita sabotaj kawan yang bertanding. Itu yang tak boleh. Bergerak kulu kilir untuk pastikan calon kita kalah. Dalam pada itu, kerajaan sentiasa memberi perhatian khusus kepada masyarakat India di negara ini. Ia termasuk keperluan pendidikan serta pembangunan sosio-ekonomi komuniti itu. Pembentangan bajet 2023 baru-baru ini banyak yang telah pun diumumkan oleh kerajaan khusus untuk masyarakat India. Sebagai contoh, 100 juta kita sediakan bagi pembangunan usahawan kaum India di bawah unit transformasi masyarakat India ataupun mitra. Dulunya diletak di bawah Kementerian Perpaduan, baru-baru ini telah pun dipindahkan, diletakkan di bawah Jabatan Perdana Menteri, iaitu diletakkan di bawah Perdana Menteri sendiri. Ini menunjukkan betapa pentingnya pembangunan ekonomi bagi kaum India ataupun masyarakat India di Malaysia. Melalui bajet 2023, sebanyak 25 juta ringgit diperuntukkan bagi program skim pembangunan usahawan masyarakat India. Bagi aspek pendidikan masyarakat India, kerajaan telah menyalurkan peruntukan pembangunan sekolah jenis kebangsaan Tamil selain 25 juta ringgit setahun kepada Universiti AIMS milik MIC. Hampir 69,000 komuniti India telah dibantu mendapat peluang pekerjaan sehingga September lepas dalam pelbagai bidang kemahiran dan industri. Beliau berucap pada program Moh Ngeteh bersama komuniti masyarakat India Parlimen Bera di Dewan Kompleks UMNO Bahagian Bera. Beliau turut menyampaikan sumbangan kepada 800 komuniti masyarakat India sempena perayaan Deepavali. Sementara itu, isu tular berkaitan seorang guru yang membangkitkan masalah sistem pendidikan turut mendapat perhatian. Perdana Menteri memaklumkan telah menghubungi Ketua Pengarah Pendidikan Datuk Fakhruddin Ghazali bagi mendapatkan butiran mengenai isu tersebut pagi tadi. Beliau difahamkan esok Jawatan Kuasa Disiplin akan bermesyuarat mengenai isu tersebut dan keputusan akan dibuat selepas itu. Saya menelpon Ketua Pengarah Pendidikan mengenai guru yang tersebar, yang viral di dalam media sosial tentang kononnya tindakan akan diambil terhadap beliau dicat ataupun disuruhkan makan, gantung dan sebagainya. Jadi insyaAllah surat 3 sebab tu memang perkara biasa lah dalam jabatan kerajaan. Tapi besok Jabatan Kuasa Disiplin akan mesyuarat dan keputusan akan dibuat. Perdana Menteri turut berharap keputusan positif secara menang-menang dapat diketahui dan dapat diselesaikan secara baik. Tomahan sesetengah pihak kononnya pelaksanaan PRU 15 tidak menghiraukan dan menghormati sentimen serta kepentingan masyarakat India adalah tidak tepat. Sebaliknya,
Dapat dilihat masyarakat India sibuk membuat persiapan menyambut Deepavali tanpa terkesan daripada pembubaran Parlimen. Malah rata-rata masyarakat India yang ditemui RTM memaklumkan undi itu adalah hak dan juga tanggungjawab bagi rakyat serta tidak harus dipolitikkan. Pasukan Sahih Berimbang SB wartawan Mohan Chinasamy ada perinciannya. Kita ikuti paparannya dalam segmen Undi Kita. Dalam tinjauan saya di beberapa lokasi di Brickfields mendapati masyarakat India sibuk membeli barangan keperluan bagi menyambut sambutan Deepavali yang akan tiba tidak lama lagi. Malah isu pembubaran Parlimen dan PRU 15 tidak menjadi penghalang untuk menyambut Pesta Cahaya pada tahun ini dengan meriah. Saya rasa tidaklah. Saya rasa Deepavali still Deepavali and people will akan celebrate Deepavali. Saya rasa tidak akan menjejaskan perniagaan. Sambutan sama aja, orang masih membeli masih macam dulu ini aja, tak ada apa-apa yang efek kita punya bisnes. So I don't think pembubaran election tu actually is a reason untuk halangan untuk sambutan ni. Tak ada apa-apa lah sebab this pilihan raya is nothing. Time pilihan raya kita undi itu saja. Now I see the crowd banyak, all the booth also banyak orang. Tak ada masalah. Kita semalam pun sampai pukul 11.30 kita ada sini. Ramai customer. Bagi usahawan karnival atau bazar Deepavali, jualan seperti barangan keperluan masyarakat India lebih laris berbanding tahun lalu dengan kehadiran ramai pengunjung. Kita tak ada apa-apa halangan dengan pembubaran Parlimen ke apakah tak ada halangan. Ramai yang datang sudah pun dah start beli barang-barang Deepavali dengan penuh. Parlimen dengan perayaan dia tak kena mengena langsung. Sebab Parlimen adalah biar tugas mereka, ahli-ahli Parlimen yang berhormat membuat kerja-kerja mereka untuk masyarakat. Jadi perayaan seperti Deepavali, Raya sebagainya, dia tak kena mengena langsung. So bagi tahun ini memang sambutan Deepavali akan menjadi memang meriah selepas 2 tahun pandemik. Kenyataan yang tidak rasional yang menyatakan bahawa pembubaran Parlimen dan PRU 15 yang akan dilaksanakan dalam masa terdekat akan menjejaskan sambutan Hari Deepavali. Sebaliknya, seperti mana anda dapat lihat di lokasi ini, menunjukkan orang ramai membeli belah bagi membuat persiapan menjelang Deepavali. Keadaan di sini memang cukup meriah dan tiada kaitan bahawa sambutan Hari Deepavali terjejas akibat pembubaran Parlimen dan PRU 15. Tetapi ingatlah, mengundi adalah tanggungjawab kita yang perlu kita laksanakan bagi menjamin dan menentukan masa depan negara. Mohan Chinasamy, RTM. Saudara, sebentar tadi telah bermasuk waktu solat fardu isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu isyak. Baik, lebih 2,000 permohonan dalam talian direkodkan sejak permohonan PAS di Rantau Nomad mula dibuka pada 1 Oktober lepas. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa berkata ia menunjukkan sambutan yang menggalakkan untuk PAS lawatan ikhtisas daripada nomad digital untuk datang menetap dan bekerja di negara ini. Di rantau pertama dilancarkan di Pulau Pinang pada 13 September lalu bertujuan meletakkan Malaysia sebagai hub pilihan utama warga nomad digital asing dan menggalakkan mobiliti dalam kalangan warga profesional digital antarabangsa selain memperkasa sektor pelancongan negara. Sumbangan digital ekonomi punya sektor sedang meningkat dan kementerian berazam untuk meningkatkan lebih tinggi lagi di mana MDEC mensasarkan 70 bilion. 70 bilion, sekarang kita dah capai lebih dari 40 bilion, 45 bilion. Mana benda tu satu benda yang doable, malah saya jangka kita boleh melepasi sasaran ini. Beliau berkata demikian selepas melancarkan lokasi kedua program di Rantau di Langkawi.
Menerusinya, MDEC akan membangunkan hub nomad digital dan ekosistem tempatan yang komprehensif untuk menyokong gaya hidup nomad digital dengan kerjasama pelbagai pemain industri. Program di rantau juga dapat dilihat menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi digital. Hepatitis adalah penyakit keradangan hati akibat daripada jangkitan virus hepatitis. Hepatitis A yang berjangkit melalui pencemaran makanan dan air biasanya menyebabkan jangkitan hati yang akut dan tidak berpanjangan. Hepatitis B dan C pula berjangkit melalui darah yang tercemar. Antaranya adalah melalui perkongsian jarum suntikan, transfusi darah, hubungan seksual dan jangkitan ibu kepada anak. Berlainan daripada hepatitis A, hepatitis B dan C boleh menyebabkan kerosakan hati yang kronik dan bara hati. Kebanyakan pesakit hepatitis B dan C tidak mengalami tanda dan gejala pada peringkat awal. Tanda atau gejala seperti muntah darah, jaundice dan busung hanya akan muncul setelah penyakit hepatitis menjadi semakin kronik. Oleh itu, lakukan ujian saringan hepatitis jika anda berisiko tinggi untuk mendapat jangkitan dan dapatkan rawatan dengan segera jika perlu di klinik kesihatan terdekat. Bersama kita cegah hepatitis. Agenda Nasional Malaysia Sihat ANMS kini menemui anda melalui siri jelajahnya. Saringan kesihatan, pertandingan, aktiviti cabar diri, pencarian bakat, amalan penjagaan kebersihan persekitaran, aktiviti interaktif dan macam-macam lagi. Bersama meriahkan jelajah ANMS di lokasi berhampiran anda. Hepatitis adalah penyakit keradangan hati akibat daripada jangkitan virus hepatitis. Hepatitis A yang berjangkit melalui pencemaran makanan dan air biasanya menyebabkan jangkitan hati yang akut dan tidak berpanjangan. Hepatitis B dan C pula berjangkit melalui darah yang tercemar. Antaranya adalah melalui perkongsian jarum suntikan, transfusi darah, hubungan seksual dan jangkitan ibu kepada anak. Berlainan daripada hepatitis A, hepatitis B dan C boleh menyebabkan kerosakan hati yang kronik dan bara hati. Kebanyakan pesakit hepatitis B dan C tidak mengalami tanda dan gejala pada peringkat awal. Tanda atau gejala seperti muntah darah, jaundice dan busung hanya akan muncul setelah penyakit hepatitis menjadi semakin kronik. Oleh itu, lakukan ujian saringan hepatitis jika anda berisiko tinggi untuk mendapat jangkitan dan dapatkan rawatan dengan segera jika perlu di klinik kesihatan terdekat. Bersama kita cegah hepatitis. Padamkan komputer untuk lebih penjimatan. Satu lagi idea bernas untuk anda. Hepatitis adalah penyakit keradangan hati akibat daripada jangkitan virus hepatitis. Hepatitis A yang berjangkit melalui pencemaran makanan dan air biasanya menyebabkan jangkitan hati yang akut dan tidak berpanjangan. Hepatitis B dan C pula berjangkit melalui darah yang tercemar. Antaranya adalah melalui perkongsian jarum suntikan, transfusi darah, hubungan seksual dan jangkitan ibu kepada anak. Berlainan daripada hepatitis A, hepatitis B dan C boleh menyebabkan kerosakan hati yang kronik dan bara hati. Kebanyakan pesakit hepatitis B dan C tidak mengalami tanda dan gejala pada peringkat awal. Tanda atau gejala seperti muntah darah, jaundice dan busung hanya akan muncul setelah penyakit hepatitis menjadi semakin kronik. Oleh itu, lakukan ujian saringan hepatitis jika anda berisiko tinggi untuk mendapat jangkitan dan dapatkan rawatan dengan segera jika perlu di klinik kesihatan terdekat. Bersama kita cegah hepatitis. Memberikan penjimatan 5 bintang. Satu lagi idea bernas untuk anda. Hepatitis adalah penyakit keradangan hati akibat daripada jangkitan virus hepatitis. Hepatitis A yang berjangkit melalui pencemaran makanan dan air biasanya menyebabkan jangkitan hati yang akut dan tidak berpanjangan. Hepatitis B dan C pula berjangkit melalui darah yang tercemar. Antaranya adalah melalui perkongsian jarum suntikan, transfusi darah, hubungan seksual dan jangkitan ibu kepada anak. Berlainan daripada hepatitis A, hepatitis B dan C boleh menyebabkan kerosakan
kerosakan hati yang kronik dan bara hati. Kebanyakan pesakit hepatitis B dan C tidak mengalami tanda dan gejala pada peringkat awal. Tanda atau gejala seperti muntah darah, jaundice dan busung hanya akan muncul setelah penyakit hepatitis menjadi semakin kronik. Oleh itu, lakukan ujian saringan hepatitis jika anda berisiko tinggi untuk mendapat jangkitan dan dapatkan rawatan dengan segera jika perlu di klinik kesihatan terdekat. Bersama kita cegah hepatitis. Kembali dalam berita perdana, kita ke perkembangan ekonomi. Penubuhan Pusat Scam Respons Kebangsaan NSRC dilihat satu inisiatif penting sebagai pusat maklumat dalam membantu mangsa kes jenayah penipuan dalam pelaburan. Selain dapat mencegah daripada menghadapi kerugian kewangan, ia juga membantu mangsa mengesan dana yang telah dicuri sehingga ke peringkat tindakan penguatkuasaan terhadap penjenayah. Bagi pemain industri pelaburan dan produk kewangan, dengan adanya pasukan NSRC, ia membolehkan tindakan segera bagi menyekat pengaliran dana selanjutnya serta mengambil tindakan penguatkuasaan terhadap pelaku jenayah siber. Ini adalah satu langkah yang sangat bijak kerana dalam kita nak membanteras masyarakat ditipu, dia perlu ada kerjasama antara grassroots iaitu orang di bawah, pengamal dan juga kerajaan. So bila tiga entiti ini bergabung, barulah mudah untuk kita membanteras atau mengenal pasti benda-benda yang mudarat. Mangsa-mangsa yang dah di-scam ini boleh mendapat rujukan apa nak buat. Sebab kadang-kadang mereka ni yang telah ter-scam. Saya pun ada juga ahli keluarga yang pernah kena scam dengan Macau scam, phishing scam dan sebagainya. Like they are distraught. Maksudnya mereka ni sangat-sangat sedih dan mereka tak tahu nak buat apa. NSRC adalah sebuah pusat respons setempat yang menggabungkan sumber dan kepakaran daripada Pusat Pencegahan Jenayah Kewangan Nasional NFCC, Polis Diraja Malaysia PDRM, Bank Negara Malaysia BNM, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM, institusi-institusi perbankan serta syarikat perkhidmatan telekomunikasi. NSRC menghimpunkan sumber dan kepakaran semua pihak untuk membanteras penipuan kewangan dengan lebih cepat dan berkesan. Penubuhan NSRC bukti komitmen kerajaan serius menangani jenayah penipuan siber. Bagaimanapun, tanggungjawab sebenar terletak di tangan pengguna itu sendiri untuk sentiasa peka dan cakna agar tidak menjadi mangsa salah labur duit lebur. Elaila Kadir, RTM. Pihak Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN NSHP giat menjalankan pemantauan. Ia bagi memastikan bekalan barangan dalam negara sentiasa mencukupi dan harga terus kekal stabil. Kita ikuti rangkuman operasi harga barang pasukan penguatkuasa KPDN NSHP sepanjang minggu ini.
Hepatitis adalah penyakit keradangan hati akibat daripada jangkitan virus hepatitis. Hepatitis A yang berjangkit melalui pencemaran makanan dan air biasanya menyebabkan jangkitan hati yang akut dan tidak berpanjangan. Hepatitis B dan C pula berjangkit melalui darah yang tercemar. Antaranya adalah melalui perkongsian jarum suntikan, transfusi darah, hubungan seksual dan jangkitan ibu kepada anak. Berlainan daripada hepatitis A, hepatitis B dan C boleh menyebabkan kerosakan hati yang kronik dan bara hati. Kebanyakan pesakit hepatitis B dan C tidak mengalami tanda dan gejala pada peringkat awal. Tanda atau gejala seperti muntah darah, jaundice dan busung hanya akan muncul setelah penyakit hepatitis menjadi semakin kronik. Oleh itu, lakukan ujian saringan hepatitis jika anda berisiko tinggi untuk mendapat jangkitan dan dapatkan rawatan dengan segera jika perlu di klinik kesihatan terdekat bersama hepatitis. Imran disahkan dijangkiti TB. Nasibnya baik sebab dia mendapat rawatan awal. Nampak sihat Imran sekarang. Tak makan ubat lagi ke? Ish, tak boleh begitu. Awak belum sembuh sepenuhnya. Pesakit TB perlu mendapat rawatan dengan sempurna selama 6 bulan untuk sembuh sepenuhnya. Ingat, hanya dengan rawatan yang sempurna, penyakit TB boleh disembuhkan sepenuhnya. TB boleh menyebabkan kematian jika tidak dirawat. Kecemasan, boleh saya bantu? Encik, ada motor aksiden lah dekat sini, Encik. Langgar gajah kot. Encik, ada kebakaran lah di alamat 5 Jalan Tembikai Shah Alam. PGO dari FRT Shah Alam didapati tiada kebakaran berlaku di sini. Over. MERS 999. Gunakan dengan berhemah. Hepatitis adalah penyakit keradangan hati akibat daripada jangkitan virus hepatitis. Hepatitis A yang berjangkit melalui pencemaran makanan dan air biasanya menyebabkan jangkitan hati yang akut dan tidak berpanjangan. Hepatitis B dan C pula berjangkit melalui darah yang tercemar. Antaranya adalah melalui perkongsian jarum suntikan, transfusi darah, hubungan seksual dan jangkitan ibu kepada anak. Berlainan daripada hepatitis A, hepatitis B dan C boleh menyebabkan kerosakan hati yang kronik dan bara hati. Kebanyakan pesakit hepatitis B dan C tidak mengalami tanda dan gejala pada peringkat awal. Tanda atau gejala seperti muntah darah, jaundice dan busung hanya akan muncul setelah penyakit hepatitis menjadi semakin kronik. Oleh itu, lakukan ujian saringan hepatitis jika anda berisiko tinggi untuk mendapat jangkitan dan dapatkan rawatan dengan segera jika perlu di klinik kesihatan terdekat bersama Kita Cegah Hepatitis. Hepatitis adalah penyakit keradangan hati akibat daripada jangkitan virus hepatitis. Hepatitis A yang berjangkit melalui pencemaran makanan dan air biasanya menyebabkan jangkitan hati yang akut dan tidak berpanjangan. Hepatitis B dan C pula berjangkit melalui darah yang tercemar. Antaranya adalah melalui perkongsian jarum suntikan, transfusi darah, hubungan seksual dan jangkitan ibu kepada anak. Berlainan daripada hepatitis A, hepatitis B dan C boleh menyebabkan kerosakan hati yang kronik dan bara hati. Kebanyakan pesakit hepatitis B dan C tidak mengalami tanda dan gejala pada peringkat awal. Tanda atau gejala seperti muntah darah, jaundice dan busung hanya akan muncul setelah penyakit hepatitis menjadi semakin kronik. Oleh itu, lakukan ujian saringan hepatitis jika anda berisiko tinggi untuk mendapat jangkitan dan dapatkan rawatan dengan segera jika perlu di klinik kesihatan terdekat bersama Kita Cegah Hepatitis.
Baik, terima kasih kerana terus setia bersama Berita Perdana. Kementerian Kesihatan terus menyokong dan membantu keluarga Malaysia untuk kekal sihat selain tumpuan kepada rawatan dan intervensi. Ketua Setiausahanya Datuk Harjit Sim berkata usaha untuk menggerakkan rakyat ke arah pembudayaan bukan sahaja membantu meningkatkan keupayaan imuniti badan, malah demi penuaan yang sihat. Justru langkah sihat at Batu Caves antara program yang dilaksanakan ke arah membudayakan gaya hidup sihat dan aktif menerusi pendekatan keseluruhan negara. Kawasan ini adalah kawasan ikon dan juga dari segi keluasan kawasan juga kita tak perlu banyak. Sebab kalau kita berjalan di kawasan yang rata, dia kena laluan dia kena jauh. Ya, tetapi yang ni cuma kawasan yang kecil tapi naik mendaki ke atas. Dan perbezaan apabila kita berjalan di jalan yang rata berbanding dengan menaiki tangga, amat berbeza sebab banyak muscle ataupun urat-urat yang kita gunakan, otot-otot yang kita gunakan adalah hamstring. Jadi ini adalah sesuatu cabaran bagi siapa-siapa yang naik. Beliau berkata demikian selepas melepaskan lebih 1,000 peserta program Langkah Sihat at Batu Caves. Turut diadakan kayuhan sihat, zon aktif dan interaktif, runding cara hidup sihat serta pendidikan pencegahan denggi selain saringan kesihatan. Baik, seterusnya untuk perkembangan sukan malam ini kita akan bersama dengan Syairul. Silakan Syairul. Baik, terima kasih. Perebutan jersey merah kini semakin sengit. Sorakan penyokong Harimau Selatan gegar Stadium Sultan Ibrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Syairul Islam. Untuk edisi sukan malam ini kita mulakan dengan perkembangan perlumbaan jelajah tertua Asia. Litua di Langkawi LTDL semakin menghampiri kemuncak. Berbaki hanya 2 perlumbaan di Pulau Langkawi. Pelumba tempatan Muhammad Nur Aiman Muhammad Zarif ketika ini menerima saingan hebat mempertahankan gelaran Raja Bukit di Bedagi pada edisi lalu. Laporan lanjut kita bersama wartawan Tuan Ikram Tuan Muhammad. Pelumba pasukan Terengganu Polygon Cycling Team cemerlang menguasai jersey merah selaku Raja Bukit sejak perlumbaan peringkat kedua lalu. Beliau kini terikat 29 mata bersama rakan sepasukan Jambal Jams Sain Baya. Secara matematik, Aiman memerlukan 12 mata untuk mengekalkan gelaran Raja Bukit dimenangi pada edisi lalu. Namun, pelumba berusia 25 tahun itu mengakui berdepan tekanan hebat untuk mempertahankan jersey merah. Ini selepas pemilik jersey kuning ketika ini, Ivan Ramiro Sosa, daripada pasukan Movistar turut berpeluang cerah merampas gelaran Raja Bukit. Pemenang peringkat ketiga itu kini cuma ketinggalan 4 mata di belakang Aiman dan Jambal Jams. So untuk plan untuk esok memang cuba buat breakaway dulu. So kalau bila memang dah dapat breakaway tu memang akan dapatlah untuk kompetisi pertama tu. So kalau boleh ada cam untuk naik ke atas dulu. So memang try progress lah untuk ke sampai atas dulu plan esok. So macam tengok dalam perlumbaan semalam pun dia memang tak bagi memang pergi breakaway sebab dia memang macam dia knock untuk jersey ni, dia target untuk esok untuk yang yellow jersey tu. Dia pun ada target untuk kom jersey. Jadi sekarang ni yelah memang akan cubalah esok tengok macam mana sebab tengok daripada semalam tu memang dia susah nak bagi memang untuk breakaway. Baki 2 peringkat menawarkan 22 mata maksimum daripada 4 zon pendakian kategori 3 dan 1 zon pendakian kategori 1. Laporan Tuan Ikram Tuan Muhammad, RTM.
Masih perkembangan sama, perlumbaan peringkat ke-6 yang berlangsung hari ini menyaksikan pelumba Uno X Pro Cycling Team Ellen Blikra muncul juara saingan sejauh 120.4 km dari Georgetown, Pulau Pinang ke Alostar hari ini. Ini kemenangan pertama buat pelumba Norway itu dalam karier profesional selepas melintasi penamat dengan catatan masa 2 jam 49 minit 42 saat. Pelumba Astana Kazakhstan Team Gleb Syriza di tempat kedua manakala Rudija Selik daripada Lotto Sudal di kedudukan ketiga. Kemenangan itu juga merupakan gelaran juara sulung Blikra sepanjang saingan LTDL kali ini. Pencapaian terbaiknya sebelum ini menduduki tempat kedua pada peringkat pertama dari Kuala Pilah ke Kuala Lumpur Selasa lalu. Selain itu, Blikra turut menyarung jersey hijau Raja Pecut dengan 40 mata. Ivan Ramiro Sosa Cuervo dari pasukan Movistar masih kekal menyarung jersey kuning sebagai pendahulu keseluruhan. Manakala jersey merah selaku Raja Bukit pula menjadi milik pelumba Terengganu Polygon Cycling TSG Muhammad Nur Aiman Muhammad Zarif dengan 29 mata. Perlumbaan peringkat ke-7 esok membabitkan laluan dari Kuah ke Gunung Raya di Langkawi sejauh 9.8 kilometer. Sementara itu, teka-teki ketiadaan pelumba Terengganu Polygon Cycling Team TSG Muhammad Harif Saleh pada perlumbaan peringkat ke-6 di Tour di Langkawi hari ini terjawab selepas beliau disahkan tersingkir daripada saingan berbaki dua peringkat itu. Pengurus sukan TSG, Danny Feng berkata, pakar pecut pasukan itu difahamkan telah melanggar peraturan pertandingan selepas berpaut pada kenderaan ketika perlumbaan peringkat kelima dari Kuala Kangsar ke Kulim semalam. Ketiadaan Muhammad Harif tersebut sekaligus menjadikan cabaran TSG untuk baki dua perlumbaan LTDL menjadi sedikit sukar selepas kehilangan kapten pasukannya, Yusuf Regugui, pada peringkat kelima semalam. Baik, kita beralih ke perkembangan Liga Super. Johor Darul Takzim JDT menjulang trofi kejuaraan Liga Super 2022 dalam suasana gilang gemilang di hadapan kira-kira 35,000 penyokong yang memenuhi Stadium Sultan Ibrahim semalam. Stadium Keramat skuad Harimau Selatan diterangi percikan bunga api dan persembahan cahaya laser berwarna-warni selain persembahan artis antarabangsa Jason Derulo. Detik memukau itu berlaku sejurus kapten pasukan Muhammad Farizal Marlias bersama Ketua Jurulatih Hector Bidoglio menjulang trofi ke-9 berkenaan disusuli sorakan rakan sepasukan. Momen bersejarah tersebut disaksikan Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi dan Presiden Liga Bola Sepak NFL Dato' Abdul Ghani Hassan. Turut berkenan menyaksikan perlawanan penutup tirai Liga Super menentang Sabah itu ialah pemilik klub Tunku Mahkota Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim. Skuad Harimau Selatan sekali lagi mempamer dominasi musim ini dengan mengumpul 56 mata serta mengekalkan rekod tanpa kalah selepas 22 perlawanan. Sambutan meraihkan kejuaraan triple hat-trick itu turut menampilkan pasukan JDT 2, kontingen Sukma Johor, Akademi JDT, pasukan Hoki Ais JDT, Bola Jaring Johor Jewels, Sepak Takraw Johor Tigris dan pemain rugby negeri. Baik, dalam pada itu, aksi terakhir Liga Super yang berlangsung di Stadium Sultan Ibrahim menyaksikan JDT berjaya mengekalkan rekod tanpa kalah bagi musim ini setelah membenam Sabah FC 3-0. Turut mencipta rekod penyerang prolifik dari Brazil Bergson da Silva yang muncul pemenang kasut emas sebagai penjaring terbanyak dengan 29 gol. Bergson turut menyumbang 2 gol dalam pada minit ke-17 dan 55. Manakala satu gol lagi dihadiahkan pemain sayap Arif Aiman minit ke-39. Ketua Jurulatih JDT Hector Bidoglio memuji prestasi Bergson yang disifatkan nadi penting di atas kejayaan skuad Harimau Selatan. Bergson, los goleadores son así, cuando se le abre el arco están con confianza, patean de cualquier lado y hacen lo que la pirueta que sea y entra. Bergson, aparte de que es goleador, tiene juego colectivo, sabe descender, sabe tirarse a las bandas, sabe tirar diagonales. Es un jugador muy completo para mí y la verdad que
me pone muy contento el presente que él está teniendo por lo que bien irradian los entrenamientos y el sacrificio que hace. Kita tahu bukan mudah untuk bermain dengan pasukan JDT bila kita bermain di SSI dan apa yang dibuktikan oleh JDT selama musim ini terutamanya tanpa kalah dan saya untuk menang dan daripada corak permainan kita tidak bermain seperti mana yang kita selalu bermain. Mana kita tahu ramai pemain-pemain Sabah tak dapat beraksi pada malam ini dan kita kekurangan depth dan di situ membuktikan kelemahan kita. Namun bagi saya untuk mendapatkan tempat ketiga pada musim ini merupakan satu pencapaian yang cukup baik untuk pasukan Sabah. JDT menutup kempen Liga dengan 56 mata, hasil 17 kemenangan dan 5 seri. Manakala Sabah pula jatuh ke tangga ketiga dengan 42 mata sekaligus dipintas Terengganu FC dengan kelebihan 2 mata. Bagi skuad Terengganu FC, TFC kejayaan muncul sebagai naib juara Liga musim ini adalah satu pencapaian yang menggembirakan buat pasukan. Lebih membanggakan, pencapaian itu juga membolehkan TFC mengesahkan slot ke Piala Konfederasi Bola Sepak Asia AFC 2023. Kejayaan TFC itu hadir selepas berjaya menewaskan Kedah Darul Aman FC 3-1 di Stadium Darul Aman Alustar pada aksi terakhir Liga semalam. Kejayaan itu menyaksikan TFC menutup kempen dengan 44 mata di belakang juara Liga JDT dengan 56 mata, manakala Kedah yang merupakan naib juara musim lepas terpaksa akur di tempat ke-8 Liga dengan 27 mata. Di Stadium Darul Makmur Kuantan menyaksikan Negeri Sembilan FC mengakhiri saingan di tangga keempat dengan mengutip 41 mata selepas tumpas 0-2 kepada Seri Pahang FC. Dua jaringan pemain tengah David William Rowley masing-masing pada minit ke-21 dan ke-47 sudah cukup membantu skuad kendalian Datuk Dollah Saleh itu menduduki tempat ke-7 dengan 28 mata. Selangor FC pula muncul pasukan kelima terbaik musim ini dengan 30 mata selepas terikat 1-1 menentang pasukan tercorot Liga Penang FC yang meraih hanya 11 mata selepas 22 perlawanan. Aksi di Stadium Bandaraya Georgetown itu menyaksikan penyerang Muhammad Nur Hakim Hassan muncul penyelamat Red Giants apabila jaringannya pada minit ke-36 memadam kelebihan Penang yang membuka tirai jaringan menerusi sepakan penalti kapten mereka Rafael Di Freitas pada minit ke-30. Penyerang Darren Loke pula muncul wira PJC TFC apabila jaringannya pada minit ke-40 menghadiahkan kemenangan tipis ke atas finalis Piala AFC 2022 Kuala Lumpur City FC 1-0 di Stadium MBPJ. Kekalahan dialami KL City itu menyaksikan mereka berada di kedudukan ke-6 Liga dengan 29 mata, manakala PJC TFC pula di tempat ke-9 dengan 26 mata. Sementara itu, Sarawak United juga menang tipis ke atas Melaka United FC hasil jaringan Boris Kop 4 minit sebelum perlawanan tamat di Stadium Negeri Kuching. Namun kemenangan itu tidak memberi kesan dalam kedudukan Liga apabila kekal di tangga ke-11. Baik, untuk perkembangan sukan luar negara, kita mulakan dengan perkembangan perlumbaan MotoGP di Lita Phillip Island, Australia. Pelumba Suzuki Alex Rins dari Spanyol muncul pemenang dengan catatan 40 minit 50.654 saat. Beliau yang bermula di peringkat ke-10 mempamerkan aksi konsisten dalam perlombaan yang menyaksikan pendahulu kejuaraan dunia Fabio Quartararo terbabas. Tempat kedua menjadi milik pelumba Honda Marc Marquez manakala Francesco Bagnaia ketiga, seterusnya mendahului carta pengutan mata. Penunggang Ducati Bagnaia yang memulakan perlumbaan hanya 2 mata di belakang juara dunia Quartararo kini akan ke Grand Prix Malaysia dengan kelebihan 14 mata. Quartararo bersama jentera Yamaha memulakan saingan di peringkat kelima tetapi membuat kesilapan besar pada selekoh kelima pusingan keempat dan jatuh ke kedudukan ke-22.
Dia mula mencipta masa sepusingan terpantas dalam usaha kembali mendapatkan mata, tetapi membuat kesilapan pada pusingan ke-10 daripada keseluruhan 27 pusingan apabila hilang kawalan di selekoh dan terbabas. Kini pelumba Perancis itu gagal memungut mata dalam 3 Grand Prix terakhir yang menyebabkan dia semakin sukar mengejar kejuaraan. Dari paparan itu mengakhiri edisi Sukan malam ini. Saya Syarul Islam. Assalamualaikum. Salam sukan untuk semua. Bertemu kembali. 4,081 tan makanan yang masih boleh dimakan dibazirkan oleh rakyat Malaysia pada tahun lalu. Jumlah pembaziran itu menyamai keperluan makanan bagi 12 juta orang sehari. Persoalannya Faris, adakah tindakan yang wajar dilakukan bagi membendung pembaziran? Kita ikuti laporan wartawan Fatin Akila Nur Azli sempena Hari Makanan Sedunia. 44.5% sisa buangan merupakan sisa makanan. Bagi wilayah Persekutuan, 364,996 tan sisa makanan terbuang dicatatkan pada tahun lalu berbanding 358,959 tan pada tahun sebelumnya. Jadi pada masa PKP itu ramai lebih sisa-sisa banyak datang daripada sisa-sisa perumahan, domestik dan sebagainya. Tak ada pada komersial, tak ada development dibuat dan jadi kuranglah tersebut. Jadi sisa ni memang orang kata daripada rumah lah kebanyakannya pada tahun-tahun sebelum tu. Jadi pada tahun ni, pada tahun lepas juga bila ekonomi mula dibuka, maka sisa bertambah kembali. Dan untuk projection pada tahun 2022 ini, saya rasa makin banyaklah. Kami telah mengambil inisiatif di peringkat wilayah Suan untuk bersama dengan The Lost Food Project. Sejak program The Lost Food Project dimulakan pada 2016, 4.2 juta kilogram makanan berkhasiat berjaya diselamatkan daripada menjadi sisa buangan. Kita lebih kurang sampai sekarang lah kita dapat setiap hari mengumpulkan sebanyak 680 kilogram untuk tahun ini saja. Bermakna dari bulan Januari sampai bulan sinilah kita ada jadual setiap minggu. Bermakna kita also measure dia punya berapa banyak setiap family akan mendapat makanan-makanan berkhasiat seperti ini. Hari Makanan Sedunia disambut pada setiap 16 Oktober bertujuan meningkatkan kesedaran masyarakat dunia tentang kepentingan menghargai makanan serta tindakan bagi mengatasi masalah kebuluran dan sumber makanan. Selari dengan hasrat itu, pihak pengusaha tadika turut mengambil inisiatif memberi pendidikan secara tidak langsung kepada kanak-kanak seawal usia 3 tahun. Membazir itu saudara syaitan, kita dah inform anak-anak ni lah. Yang kedua, diorang ni kami dah inform diorang yang dekat sini diorang ni bertuah, alhamdulillah dapat makanan yang sepatutnya. Dekat luar sana ada anak-anak lain lagi yang tak berkemampuan. Kat sini memang kita teacher-teacher dah tahu dah anak-anak siapa yang makan banyak, siapa yang makan sikit. So memang kita akan readykan bowl warna biru untuk anak-anak yang makan banyak. Bowl warna merah ni portion sedikit untuk anak-anak yang makan kurang. Kamu kalau makan selalu habiskan tak? Habiskan. Sebab apa habiskan? Nanti Tuhan marah kalau tak habiskan. Saya selalu makan habis. Nanti Tuhan marah kalau tak habis. Saya nak Tuhan sayang kat saya.
Tahun lalu lebih 800 juta penduduk dunia dilaporkan kelaparan. Ironinya, Malaysia pula mencatatkan 17,000 tan sisa makanan yang dibuang setiap hari. Jika senario ini berterusan, maka matlamat hari sambutan makanan sedunia mungkin sukar untuk dicapai sekiranya masih ramai yang tidak menghargai makanan. Fatin Akila Nur Azli, RTM. Penuh dan cukup memukau. Itu gambaran untuk live in concert UNIC The Finale minggu lalu. UNIC puas hati tak? Secara keseluruhan kita sangat-sangat berpuas hati lah sebab dengan penonton, and then kita pula disupport oleh penaja kita. Alhamdulillah, terima kasih Pemerintah Zahran. Bukan senang nak buat konsert berskala besar. Terima kasih Kementerian Komunikasi jugalah untuk ni lah. Tapi saya memang sangat-sangat berpuas hati. Bakal beraksi di WTC Kuala Lumpur pada 13 November ini, dua band terkenal dari Indonesia, Raja dan Republic, menjanjikan persembahan terbaik. Gandingan mereka buat julung kalinya pasti meninggalkan kenangan indah buat peminat setianya di sini. Lebih kepada sing-along, nostalgia, flashback, karena memang sudah lama ya pasti. Dan kedua, di Malaysia balik lagi lagu-lagu Raja itu alhamdulillah diterima banget. Dan aransemennya bakal berbeda dari aransemen sebelumnya. Yang pasti yang bakal nonton kita bakal happy dan bakal senang, bakal nyanyi bareng semuanya. Sempena 25 tahun pembabitannya dalam dunia seni, Datuk Seri Rosa berkongsi pengalaman dengan menghadirkan Rosa 25 Shining Years konsert di Ibu Negara. Berlangsung di Dewan Plenary Pusat Convention Kuala Lumpur pada 2 November ini, sebahagian hasil jualan tiket akan disalur ke tabung pendidikan anak bangsa dan tabung kasih prihatin bagi kegunaan dan manfaat pendidikan di Malaysia. Itu bukan untuk membeda-bedakan level ataupun apa, tapi justru itu adalah donatur-donatur yang memang sudi untuk memberikan sedikit rezekinya sumbangan untuk disumbangkan kepada yayasan prihatin kita. Kebetulan kami ini tengah bergerak untuk memberi bantuan ke pelajar-pelajar asnaf, pelajar-pelajar B40, dan hasilnya itulah kami bagi terus kepada mereka. Kisah bangsawan klasik Jula-Juli Bintang 7 bakal diangkat ke pentas Istana Budaya selama 2 hari, iaitu pada 29 dan 30 Oktober ini dengan pelbagai elemen menarik. Dipilih kerana kesesuaiannya, ada pelbagai elemen yang kita boleh letakkan. Dia lah berkonsepkan fantasi nanti ya. Kalau kita kata bintang 7, kenapa 7? 7 ini selaras dengan dasar kebudayaan. Lagu-lagu pula ada lagu baru saya ingatkan lagu-lagu dulu, nyanyi balik, rupanya lagu baru. Saya rasa wow, ni challenge ni untuk aku ni. Challenge tu yang saya ambil untuk saya try bawa the best dekat sini. Mengambil inisiatif untuk mengasah bakat seni anak muda di bawah usia 18 tahun, Ketua Penerbit Red Boy Pictures Aaron Lim berkata, potensi bakat anak muda yang dicongkil dilihat mampu menembusi peringkat antarabangsa. 10 kanak-kanak yang kita pilih daripada Young Actor Bootcamp untuk masuk ke dalam sebuah program panggil Star by Red Boy. Star by Red Boy program ni adalah untuk menjayakan mereka dalam filem dan series untuk International Film Festival. So this young director, the potensi yang kita nampak dalam mereka adalah communication wise, mereka boleh communicate well dengan children, bukan semua orang ada passion tu. Taman Tema berkonsepkan Edutainment Wetland Studios Putrajaya dengan kerjasama KRU Studios yang akan dibuka pertengahan tahun hadapan dijangka menjadi daya tarikan pelancongan terbaharu. Bukan sekadar tempat untuk bersukaria, malah ia turut berperanan menonjolkan flora dan faunanya kepada masyarakat setempat. Kita pun ada elemen-elemen penggunaan teknologi yang lain ya. Jadi kita akan pastikan harganya akan berpatutan, khususnya kita tahu kita nak target kumpulan keluarga. Dan juga kami akan sediakan package khas bagi murid-murid sekolah. Presiden Persatuan Seniman Malaysia Zack Zaidi berjaya mengumpul dana tabung seniman dengan menggunakan platform TikTok sejak PKP yang lalu. Seniman sendiri perlu mencari satu penyelesaian supaya artis boleh berkarya.
Jadi kita nampak platform TikTok ni lah adalah salah satu peluang pekerjaan kepada artis apabila PKP berlaku. Selain daripada menyediakan satu platform, TikTok ni menyediakan platform untuk peluang pekerjaan, dia juga membantu untuk mengutip tabung kebajikan untuk seniman. Ditayangkan di Pawagam tempatan mulai Khamis lalu, filem box office Indonesia Sayap-Sayap Patah mengangkat kisah benar tragedi berdarah lokap Makobrimob Kota Depok, Jawa Barat pada 2018 apabila sekumpulan tahanan pengganas merusuh. Dibintangi Nicholas Saputra dan Ariel Tatum, filem aksi dan romantis itu hasil garapan pengarah terkenal Rodi Sudarwo. Kalau kejadiannya real, peristiwanya real. Yang kita haluskan itu pembunuhannya sebenarnya. Saya kira saya harus membaktikan diri saya untuk bikin film-film seperti ini supaya ingatkan kepada banyak orang supaya waspada terhadap terorisme. Baiklah, perkongsian itu mengakhiri Bidiva. Informasi hiburan kami sajikan bukan keterlaluan. Saya Cahaya Yatim. Assalamualaikum. Bye. Amat luar biasa, pembedahan dilakukan dalam keadaan pesakit sedar. Betul tu Faris, kepala pesakit dibedah sambil bermain instrumen muzik. Saksikan dalam hashtag hari ini. Di Rome, Itali, seorang pemain muzik berusia 35 tahun menjalani pembedahan membuang ketumbuhan di otaknya sambil meniup saksofon. Pembedahan dibuat dalam keadaan sedar dijalankan pakar bedah otak Christian Brogna di Paideia International Hospital. Ahli muzik itu memainkan lagu Love Story nyanyian Andy Williams dan lagu kebangsaan Itali sepanjang 9 jam pembedahan. Pembedahan dilaporkan berjaya dan pemuzik berkenaan dibenarkan pulang beberapa hari kemudian. Sekumpulan penuntut Universiti Stuttgart di Jerman memecah rekod dunia atas kejayaan mencipta kenderaan elektrik terpantas. Dikenali sebagai Green Team, kenderaan ciptaan kumpulan itu memecut dari 0 hingga 100 km sejam dalam tempoh 1.461 saat. Green Team Stuttgart sebelum ini berjaya memecah rekod pada 2012 apabila kereta ciptaan mereka mencatat masa pecutan 2.681 saat dan sekali lagi pada tahun 2015. Seorang lelaki warga emas tidak dapat mengawal rasa sebab kerana terlalu gembira apabila mendapat tahu cucu perempuan kesayangannya berjaya menjadi seorang peguam. Cucu perempuannya berkongsi kabar gembira dengan membuat kejutan menunjukkan kad nama yang baru dicetak. Lelaki tua itu yang pada mulanya kelihatan terpinga-pinga kemudian tidak dapat menahan emosi kerana amat gembira dan menangis. Saudara, berita perdana edisi 16 Oktober 2022 berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sains sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Dengan ini, Assalamualaikum. Salam keluarga Malaysia, jumpa lagi.